Okey, sila tengok nota yang kamu ambil di sekolah. Modul 2.3 persamaan perakaunan. Ini yang cikgu minta kamu baca terlebih dahulu kemarin sebelum kita kelas pada hari ini. Supaya kamu tahu apa yang kamu nak tanya. Kalau kamu baca, kamu tak faham. Okay, first slide. Ini sebenarnya apa? Slide lah. First, tengok ini. Okay, aset, harta yang dimiliki oleh perniagaan yang digunakan untuk menjana hasil, liability, hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dan ikuti pemilik, tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Itu untung atas modal yang dilaburkan pemilik. Okay, bagaimanakah perhubungan ketiga-tiga item di atas dihubungkan dalam perakaunan? Itu persoalan yang pertama lah. How the three items relates in accounting. Okay, di sini kamu akan diperkenalkan dengan persamaan perakaunan. Kamu selalu sebut accounting ni kena balance. Account kena balance. Account kena balance. Balance tang mana? Ni balance tang ni lah. Asset sama dengan liability tambah equity pemilik. Kita tengok ayat di atas. Pemilikan aset oleh sesebuah organisasi perniagaan boleh dibiayai sama ada oleh pihak luar liability atau pemilik, iaitu equity pemilik. Dibiayai ni maksud dia dana lah. Kita ambil dana ni daripada mana? Kita nak memiliki aset, perniagaan nak memiliki aset, dana ataupun duit lah untuk mendapatkan aset tersebut, sama ada kita boleh gunakan hutang daripada pihak luar ataupun kita boleh ataupun boleh datang daripada sumbangan oleh pemilik dalam bentuk equity pemilik. Jadi bila kita dah faham tiga perkara tu, maka kita boleh berbentuk persamaan perakaunan lah. Aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik. Aset berada di sebelah kiri persamaan, liability dan equity pemilik berada di sebelah kanan persamaan. Jadi kiri dengan kanan tu dipisahkan oleh simbol ni lah, simbol sama dengan tu lah. Okay, itu sempadan kiri dan kanan. Okay, semua aset yang dimiliki oleh perniagaan, aset lah. Di sebelah kanan kita ada liability dan equity pemilik. Kita kata sumber perolehan aset bagi pemilikan aset sama ada daripada pemilik ataupun pembiayaan di pihak luar. Aset yang perniagaan ada ni sama ada dibawa masuk oleh pemilik ataupun dibeli secara hutang dengan pihak luar. Okay, itu yang kamu kena faham lah. Sama ada aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okay, semua orang sebut secara dalam hati masing-masing sekarang ni. Aset sama dengan liability tambah equity. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Confirm malam ni mimpi. Okay, next. Tu mesti ingat lah. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Persamaan ini bermula pada RM kosong lah. Okay, itu sebelum perniagaan dimulakan. Okay, ini kita start from clean sheet lah kata kan. Ada kosong-kosong. Kosong-kosong. Aset kosong. Sebab apa? Tidak lagi dibiayai oleh siapa-siapa. Pemilik pun belum bawa masuk modal. Kita pun belum membeli aset daripada kaedah berhutang. Okay, itu 0-0 lah. First ni 0-0. Kena faham dulu. Okay, ini dah masuk yang account-account sikit ni. Yang ni dah masuk tajuk yang agak penting lah. Kamu kena faham ni betul-betul. Okay, contoh satu nak terangkan sumber pembiayaan tadi tu. Urus niaga 1. Rozi memulakan perniagaan dengan kedai Rozi dengan memasukkan modal dalam bentuk tunai. Jadi di sini ayat ni kamu kena cam item mana yang akan jadi kata kunci yang kamu akan buka dalam persamaan tu. So yang pertama keyword di sini kamu highlight lah kat kertas kamu tu, modal. Okay, kamu keluarkan highlighter,
Kamu highlight perkataan modal. Yang kedua, modal tu dalam bentuk apa? Modal tersebut dalam bentuk tunai. Yang tu akan menjadi kata kunci yang kamu akan masukkan dalam jadual. Jadi kita tengok di bawah tu cikgu dah buat jadual. Jadi sekarang ni kamu dah ada aset tunai. Okay, tunai tu aset. Kamu dah ada aset bentuk tunai dan modal ni adalah equity pemilik. Jadi kata kerja dia apa? Pemilik membawa masuk kan? Modal tadi pemilik bawa masuk. Rozi memasukkan modal. Jadi kena faham apa berlaku pada modal. Modal sekarang bertambah lah. Dia bawa masuk modal, maka modal pun bertambah. Modal tu dalam bentuk tunai. Jadi tunai perniagaan juga bertambah. Sebab tu dalam jawapan, mula-mula kita buka lah di bawah kolom aset, kita buka nama aset tu. Itu aset tu nama dia apa? Tunai. Kemudian di bawah kolom ekuiti pemilik, kita buka item yang bernama modal. Dan kita rekodkan lah yang cikgu punya slide tu yang nampak warna biru tu. Tunai bertambah RM10,000 dan modal bertambah RM10,000. Kita tengok penerangan di bawah tu. Perniagaan menerima tunai. Okay, perniagaan menerima tunai. Aset yang dibawa masuk oleh pemilik sebagai modal. Ekuiti pemilik. Jadi, aset dan ekuiti pemilik bertambah RM10,000. Liability tidak menerima kesan daripada urus niaga ini. Jadi, yang kata sumber pembiayaan tu, tunai RM10,000 ni, siapa yang biayai? Dibiayai oleh pemilik dalam bentuk modal. Yang balik berehat tadi tu. Kan? Sumber dah start 0-0. Sekarang ni perniagaan dah ada aset bernilai RM10,000. Datang daripada mana? Datang daripada sumber modal daripada pemilik sendiri. Okay, tips kat bawah ni baca tu. Keseimbangan RM di sebelah kiri dan kanan mestilah sentiasa dikekalkan. RM10,000 sebelah kiri, RM10,000 sebelah kanan. Okey, boleh faham lah. Itu contoh urus niaga 1, pemilik membawa masuk tunai sebagai modal. Okay, kita bergerak ke slide berikutnya. Urus contoh yang kedua. Urus niaga 2. Perniagaan meminjam tunai RM5,000 daripada Bank Islam. Keyword sini pinjam dengan tunai. Okay, pinjam dengan tunai. Kesan ke atas persamaan perakaunan ialah, okay, tengok baris yang kedua, kita buka baris bawah, kita buka baris baru. So, aset masih sama, aset nama dia masih tunai. Okay, so kita buka dulu kan, aset masih lagi nama tunai. Okay, yang perkataan meminjam ni, ini kali ikut verb kan, yang ni verb. Dah English pula dah, okay, verb kata kerja. Tapi bila kita nak masukkan dalam jadual, kamu kena tukar jadi noun. Okay, yang ni noun, kata nama. Boleh faham tak? Dalam jadual tu mesti guna kata nama. Keyword dia perniagaan meminjam. Itu kata kerja, bila nak translate ke dalam bentuk jadual, kamu kena tukar jadi kata nama, noun. Sekarang ni, tunai bertambah lagi RM5,000. Sebab bila kita pinjam duit pada bank, bank akan serahkan kepada kita tunai. So, tunai bertambah RM5,000. Dalam masa yang sama, kita mewujudkan hutang. Maka liability kita pun bertambah. Tapi ingat, kita tak guna nama bank tu. Kita letak sebagai bukti dana sebagai pinjaman. Dan jangan kamu duduk confuse lagi bila letak nama bank. Kata sini bank bank bumi bank Hong Leong, letak Hong Leong Bank dah. Kita letak kataan pinjaman. So sekarang kita ada hutang yang berjumlah RM5,000 yang kita letak di bawah liability sebagai item pinjaman. Jadi nampak sebelah kiri tambah RM5,000, sebelah kanan pun tambah RM5,000, sentiasa diseimbangkan. Jadi kita tengok jumlah sekarang ada berapa? Sebelah kiri ada RM15,000. Ni sebelah kiri ada RM15,000, 10 tambah 5. Sebelah kanan pun ada RM15,000. Itu RM10,000 modal tadi tambah dengan RM5,000 pinjaman. So nampak sekarang ni sumber tunai perniagaan dah ada dua punca pembiayaan. RM10,000 yang asal ni daripada modal, RM5,000 yang kedua daripada liability.
Itu yang persamaan awal-awal tu. Sumber aset tu daripada pembiayaannya datang daripada mana? Sama ada daripada pemilik ataupun daripada sumber-sumber hutang. Okay lah, faham lah. Itu contoh yang kedua. Jadi ayat bawah ni dia kata ya, equity tidak menerima sebarang kesan sebab tidak melibatkan equity pemilik. Okay, itu urus niaga yang kedua. Okay, urus niaga yang ketiga. Perniagaan membeli perabot secara tunai. Okay, tengok betul-betul. Kenal pasti yang akan menjadi keyword dalam jadual. Yang pertama sekali, item perabot. Yang kedua, item secara tunai. Kata kerja dia dalam ayat ni apa dia? Ni verb, beli. Okay, kita punya perbuatan beli. Jadi faham, nak tengok siapa yang bertambah, siapa yang berkurang. Perniagaan beli perabot. Dulu tak ada perabot, sekarang ada perabot dalam perniagaan. Jadi perabot bertambah. Kemudian dia sebut secara tunai. Ini maksudnya bayarlah. Beli perabot, bayar menggunakan tunai. Jadi tunai apa jadi sekarang ni? Tunai sekarang berkurang sebab kita membayar untuk beli perabot tadi. Tunai kita berkurang. Jadi kalau tengok dalam jawapan, satu aset bertambah. So kita buka lajur baru. Lajur nama perabot. Satu lagi aset berkurang. Aset tunai tu dah ada dah. So kita just masukkan balik dalam lajur sedia ada. So kamu tengok kat bawah ni. Satu aset bertambah. Perabot tambah 3,000. Tunai, aset tunai berkurang 3,000. Yang ni kita tengok persamaan ni hanya berubah di sebelah kiri sahaja kan. Aset perabot dibiayai oleh aset sedia ada. Yang ni tidak melibatkan liability, tidak melibatkan equity pemilik. Aset perabot dibiayai oleh aset yang lain. Sebab tu satu aset berkurang, satu aset lagi bertambah dengan nilai yang sama. Jadi maintain balance jugalah. Kalau kita tengok jumlah dia kat mana pun masih lagi 15,000 kan. Tunai sekarang tinggal 12,000 tapi ganti dalam bentuk perabot 3,000. So maintain 15,000, sebelah kanan pun masih lagi 15,000 ringgit juga. Okey, boleh faham tak? Itu contoh urus niaga yang ketiga, membeli aset menggunakan aset sedia ada. Dan dibayar menggunakan aset sedia ada. Okay, kalau ada apa-apa soalan, sila tanya lah. Jangan biar cikgu duk cakap, duk syok sendiri. Okay, urus niaga yang keempat. Perniagaan membeli van. So, macam tadi dah, apa-apa pun kamu kena cam item yang akan menerima pelarasan tersebutlah dalam jadual tu. Beli van. So, keyword yang pertama, van. Okay, van. Beli van bernilai 16,000 secara kredit. Okay, ni ayat account. Bila sebut secara kredit, dia bermaksud beli secara hutang. Kamu tahu kan istilah maksud sebut credit card tu. Credit card. What is credit card? Sebenarnya, kad hutang. Kita beli, tunjuk kredit card, dia masuk dalam mesin tu, swap password kita, balik. Sebenarnya kita berhutang, kita kena bayar kemudian. Itu maksud ayat, bila sebut secara kredit, maksudnya kita membuat pembelian tersebut secara hutang. Okay. Verb dia apa tadi? Verb dia beli. Okay, beli van. So van kita bagi istilah kenderaan. Kita tak buka akaun van, kita gunakan istilah kenderaan. So kita akan buka aset lagi satu, tambah lajur kenderaan. Okay, secara kredit, kita beli secara kredit, maka yang ni kita akan bagi nama sebagai akaun belum bayar. Kita berhutang dengan pihak luar, maka pihak luar tu kita panggil akaun belum bayar. So kita buka di bawah liability. Ya, kita buka di bawah liability. Kita berhutang dengan pihak luar, itu adalah liability. Jadi jangan kamu masuk dengan pinjaman tadi. Pinjaman itu item yang lain. Ini adalah item hutang yang baru. Nama dia adalah akaun belum bayar. Okay, beli van. Dulu tak ada kenderaan, sekarang kenderaan
kita beli. Maka van bertambah. Okay, boleh faham lah? Yang kedua ni, dulu kita tak ada hutang dengan syarikat yang kita beli van tu. Sekarang kita ada hutang yang baru. Maka akaun belum bayar juga bertambah. Nampak logik dah nah? Awak kena faham. Benda ni kena guna logic thinking sikit. Beli van, dulu kedai aku tak ada van, sekarang ada van. So van kenderaan bertambah. Dulu aku tak ada hutang dengan mereka ni, sekarang ni aku baru buat hutang baru. So hutang ABB bertambah. So masukkan jawapan yang pertama, aset kenderaan bertambah dibiayai oleh liability. Jadi liability juga bertambah. Okey lah. Jadi jawapan dia masih lagi, jumlah besar di bawah masih lagi seimbang lah. Jadi yang ni soalan ni, contoh ni, ekuiti pemilik tidak menerima sebarang kesan. Okay. Pembelian aset baru dibiayai dengan liability yang baru. Okey, boleh faham? Contoh 4 tu lah, urus niaga yang keempat tu. Clear ke? Anak-anak muridku sekalian. Clear ke no? Clear ke no? Okay. Yeah. Clear no? Clear water no? Okay, next item. Urus niaga yang kelima. Pemilik membawa masuk komputer milik peribadi bernilai 2,500 ke dalam perniagaan. Macam tadi juga. Mula-mula kamu kena pasti keyword. So yang pertama, komputer. Tapi komputer tu milik peribadi kan. Dia kata situ milik peribadi. Komputer milik peribadi. Kata kerja dia pemilik bawa masuk. Toke sendiri bawa masuk. Maka kena faham balik lah. Sebelum ni dalam perniagaan tidak ada komputer. Sekarang ada komputer sebab pemilik bawa masuk. Jadi komputer sekarang bertambah. Komputer tu apa? Aset. Tapi kita bagi nama sebagai alatan pejabat. Jadi kita buka lagi satu aset baru. Kita bagi nama dia alatan pejabat. Kemudian komputer ni bukan dia beli kan, pemilik bawa masuk. Jadi apa-apa aset yang pemilik bawa masuk daripada rumah dia, milik peribadi ke dalam perniagaan, maka ini kita kena pasti sebagai modal. Apa-apa aset milik peribadi yang pemilik bawa masuk ke dalam perniagaan, itu adalah modal. Jadi ini sebenarnya bermaksud pemilik menambah modal. Kalau kamu tengok balik urus niaga yang nombor 1 tadi, pemilik bawa masuk modal dalam bentuk tunai. Sekarang ni, pemilik membawa masuk modal dalam bentuk komputer. But still, dia adalah modal. Sebab sekarang ni, aset komputer alatan pejabat bertambah. Sumbernya datang daripada siapa? Sumbernya datang daripada pemilik sendiri. Sebab tu kita letak di bawah modal. Jadi, alatan pejabat bertambah dan juga modal pun bertambah. Jadi, seimbang lagi lah. Positif 2,500 sebelah kiri. Positif 2,500 sebelah kanan. Ini adalah aset baru perniagaan yang dibiayai oleh modal pemilik. Pemilik yang bawa masuk modal yang baru dalam bentuk komputer. Okey, jelas nah? Itu urus niaga yang kelima. Okey, urus niaga yang keenam. Pemilik menolak lah. Baca pun tak betul dah. Membeli inventory barang niaga ataupun kita panggil stok bernilai 6,500 secara kredit. Okay, jadi cari keyword. Keyword kat sini adalah inventory. Beli inventory. So yang akan dia masuk dalam table ni, inventory. Beli secara apa? Secara kredit. Tadi cikgu dah terang, bila sebut secara kredit, beli secara hutang. Verb dia yang mana? Verb beli. Kata kerja kita adalah kita beli. Beli apa? Beli inventory. So guna logic thinking. Kalau aku beli inventory, apa berlaku ke inventory kedai? Inventory kedai akan bertambah. Kita beli bermaksud barang kita makin banyak. So inventory bertambah. Kita beli pula secara hutang. Hutang tu kita bagi nama account belum bayar. Maka di sini kita buat hutang yang baru. Kan kita buat hutang yang baru, maka ABB juga bertambah.
Okay, ni kita yang pertama, kamu buka lajur baru di bawah aset sebab kita baru membeli aset yang baru. Sebelum ni tak ada inventory. Kita buka lajur yang baru, nama dia inventory. ABB dah ada dah tadi, kita just gunakan lajur yang sedia ada. Jadi di sini kamu lihatlah, kita membeli inventory, jadi inventory bertambah 6,500. Kemudian kita membuat hutang yang baru. Jadi ABB juga bertambah lagi 6,500. Tadi kita dah ada hutang 16,000. Lepas tu kita beli kenderaan secara kredit. Sekarang ni kita buat hutang yang baru pula. Kita beli inventory. Jadi untuk urus niaga yang ke-6 ni, pembelian aset inventory kita dibiayai oleh liability, iaitu account belum bayar sebab kita beli secara hutang. Okay, equity pemilik tidak menerima sebarang kesan sebab tidak terlibat dengan modal pemilik. Okay, yang tu urus niaga yang ke-6. Okay, jadi yang ke-6 ni yang last untuk persamaan yang asal. Kita ada apa tadi? Aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik. Okey, yang tu persamaan perakaunan yang original. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Setakat persamaan yang ke-6 ni ada apa-apa kamu nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada. Kita sambung lagi. Sampai habis slide ni lah, sampai habis penerangan atas tu. Okay, sekarang ni kita tengok pula penerangan persamaan perakaunan bila kita ambil kira hasil dan belanja. So, masuk lagi dua komponen hasil dan belanja. Tadi tak ada hasil belanja ni baru nak masuk hasil dan belanja. Okay, tadi kita dah tengok lah yang original persamaan akaun yang asas adalah aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik. Dan sebelum kita tengok tajuk ni pun, di bahagian equity pemilik dalam buku teks, kamu pun dah tengok tadi. Equity pemilik modal bertambah sebab satu perkara kan, iaitu kalau kita berniaga untung, kita akan menambahkan modal kita. Jadi persamaan perakaunan boleh kita kembangkan menjadi yang seperti di tengah tu. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik tambah dengan untung. Okay, untung ni tambah siapa? Tambah kepada equity pemilik. Cikgu pun dah terangkan dalam awal-awal bab 2, kelas kita yang malam tu, apakah rumus yang paling basic untuk kamu mengira untung adalah hasil tolak dengan belanja. Maka tempat untung dalam ayat yang kat tengah ni kamu gantikan macam yang baris yang ketiga tu. Maka sekarang persamaan perakaunan menjadi aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik tambah hasil tolak dengan belanja. Ni lah rumus yang untung ni, hasil tolak belanja tu kita ganti terus kat tempat untung tu. Okay, maka dia jadi macam itulah, aset sama dengan liability tambah equity pemilik tambah hasil tolak belanja. Yang tu di bawah untung. Kalau hasil kita tambah untung, kalau belanja kita tolak untung. Maka inilah persamaan yang seterusnya, tersasul pula dah. Inilah persamaan yang seterusnya. Untuk kamu kena ingat dalam kita menyediakan jawapan jadual persamaan perakaunan. Okay, kita nak sambung contoh tadi yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Okay, sebelum tu kena faham apakah perubahan yang akan berlaku dalam jadual persamaan perakaunan bila urus niaga sudah pun melibatkan hasil dan juga belanja. Okay, table di slide yang ni yang sebelum ni yang asal tadi sampai urus niaga yang ke-6. Jadi bila kita buat urus niaga yang ada hasil dan belanja, tengok ayat cikgu tulis ni. Apabila urus niaga melibatkan hasil dan belanja, satu lajur baru iaitu untung bersih perlu ditambah di bawah equity pemilik. Kamu kena buka satu kolom baru, satu lajur baru di bawah equity pemilik. Macam inilah yang seperti yang tertera di hadapan kamu tu. Dan kita tambah kat tepi lah, tambah kat tepi tu.
Nampak tak? Ni yang original tadi. Tambah satu lagi kolom di bawah, ikuti pemilik, lajur, untung bersih. Nak rekod apa kat untung bersih ni? Kamu akan rekodkan yang kita buat hasil belanja ni lah. Kalau dapat hasil, kita akan masuk tambah H. Kalau dapat belanja, kita akan tolak B. Kamu boleh tulis kat fatihah kamu lah. Okay, tolong add in kat fatihah kamu tu. Kalau kita baca-baca ayat soalan tu, kita kenal pasti, ada hasil kat situ. Maka kita akan masuk tambah hasil di bawah lajur untung bersih. Kalau kita baca ayat terus niaga, macam belanja ni. Kita akan tolak di bawah lajur untung bersih. Itulah perubahan pertambahan lajur apabila persamaan ini melibatkan hasil dan belanja. Okay, yang tu clear lah bersama perubahan jadual. Okay, next. Urus niaga yang ketujuh. Menjual inventory barang niaga berkos 700 pada harga 850 secara tunai. Lain macam cikgu sebut tunai tu. Okay, menjual inventory. So macam tadi kamu cari keyword. Keyword yang boleh masuk dalam kolom ni. Yang pertama, inventory. Yang ni masalah murid-murid juga kadang kamu tak boleh nak kenal pasti keyword. Yang kedua apa agak-agak? Keyword apa? Jawapan dah kat kamu tu, semua nak tengok balik kan. Yang kedua keyword dia tunai. Okay, tengok kata kerja dia. Jual, verb. Sekarang ni kita tengok. Inventory, kita jual. Jadi apa berlaku pada inventory? Makin banyak kan makin sikit. Inventory akan berkurang sebab kita jual. Dan dia lawan dengan belilah. Beli, barang kita bertambah. Bila kita jual, barang kita berkurang. Jadi inventory kita kena tolak. Tapi inventory itu pada harga kos. Kerana inventory itu berkos 700. Tapi kita jual pada harga 850. Jadi kamu boleh tambah kat kamu punya kertas. Inventory kita akan rekodkan sentiasa pada harga kos. Kamu tambah kat kertas kamu tu. Inventory kita akan sentiasa rekodkan pada harga kos. Okay, jadi kamu tengok balik flow dah nah. Menjual inventory. So, kolom inventory dah ada. So, inventory dah ada sini. Okay, tunai. Tunai dah ada. Dia tengok apa kesan urus niaga yang ni. Menjual inventory barang niaga pada harga kos 700. Jadi, yang pertama sekali, inventory kamu kena tolak RM700 itu pada harga kos. Ingatlah inventory always recorded at cost value. Either when you buy, of course when you buy it is cost, also when you sell. Dan kamu jual pun dia akan rekod pada harga kos. Jadi inventory tolak 700. Kita jual pada harga 850 secara tunai. Maksudnya yang ni kita menerima tunai dah. Kita jual barang. Sebagai balasan, pelanggan yang beli barang tu akan menyerahkan tunai kepada kita kepada peniaga. Jadi tunai kita bertambah. Bertambah sebanyak mana? Sebanyak harga lah. Sebab kita jual pada harga tersebut. Jadi tunai bertambah pada nilai RM850. Okay, kamu lihat perbezaan antara harga jual. Kita jual 850. Kita jual 850. Harga kos adalah 700. Kita menjual pada harga yang lebih tinggi daripada harga kos. Jadi di sini kita dapat apa? Kita dapat apa kat sini? Kita dapat apa? Untung. Hasil. Yes, very good. Kita dapat untung sebab lah hasil lebih besar daripada belanja kan. Hasil is larger than expenses. So when revenue hasil besar daripada belanja dapat untung. Untung tu tolak lah 850 tolak 700 dapatlah 150 untung. Jadi sebab untung maka kamu masukkan sebagai positif. Masukkan sebagai tambah RM150. Jadi kalau kamu tengok dia masih lagi balance. Sebelah kanan positif 150. Cuba kamu tengok dua nilai ni sebelah kiri ni. 850 kalau kamu tolak dengan 700 memang kamu akan dapat positif 150 juga. So nampak tak keseimbangan kiri dan kanan
dikekalkan. Dia faham tak? Okey, itu cara kamu nak merekod urus niaga jual inventory pada apa kita mendapat keuntungan. Kos tolak pada lajur inventory, tunai kita terima rekod pada nilai harga jualan dan kita tengok sama ada harga jualan tu lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada harga kos. So dalam kes ni harga jualan lebih tinggi maka kita dapat untung. Okay, that is urus niaga yang ketujuh. Okay, next one. Urus niaga yang ke-8. Membayar sewa. Dia keluar bayar pekat pula dah. Membayar sewa kedai berjumlah 900 secara tunai. Jadi macam tadi juga, cari keyword. Item yang mungkin familiar yang kamu tengok dalam modul 2 tadi tu, kita ada sini, sewa lah. Sewa kedai, kita bayar secara tunai. So that are the two keywords. Kata kerja dia apa? Kita bayar. Bayar sewa secara tunai. Jadi apa berlaku kat tunai? Kita bayar sewa gunakan duit tunai perniagaan, maka tunai perniagaan akan Betul. berkurang lah dah. Tak apa, cuba jawab. Thank you. Tunai kita berkurang lah sebab kita bayar kat orang kan. Okay. Kita bayar apa? Kita bayar sewa. Jadi kamu dah tengok kita buat latihan kena pasti item-item tu semua kan. Sewa kedai ni dia kategori apa? Dia sifat dia apa? Sewa kedai sifat dia apa? Tadi kita buat yang soalan tiba-tiba banyak-banyak tu. Klasifikasi item tu. Kan seorang? Akaun untung rugi. Yang itu tempat dia berada dalam kenyataan ni, dia punya sifat dia. Jadi dia huruf apa? A ke, B ke, L ke, E ke, H? Catatan kontrak ke? Bukan. Hasil. Bukan. Kita bayar ni, bayar. Kata kerja dia bayar. Kalau hasil kita terima, ni kita bayar. Gitu apa? Sewa kedai. Belanja. Ya, belanja. Terima kasih. Siapa jawab dah tu? Tak nampak. Belanja, very good. Okay, sewa kedai tu adalah belanja. Kita bayar sewa kedai tu belanja. Okay, so kita fahamkan balik lah dalam macam mana nak masukkan dalam jadual ni. Kita bayar guna tunai je. So yang pertama, aset tunai kita berkurang. Okay, aset tunai kita berkurang sebab kita bayar. Kemudian disebabkan ini belanja macam cikgu explain tadi, lajur untung bersih ni kita masuk apa benda kat sini? Kita masuk sama ada hasil ataupun belanja di bawah lajur untung bersih. Jadi bila kita dah kenal pasti sewa itu adalah belanja, so kamu masukkan di bawah lajur untung bersih, cuma masukkan sebagai negatif sebab dia adalah belanja. Kan formula untung apa tadi? Untung sama dengan hasil tolak belanja. So bila belanja kena tolak. Kalau hasil sebenarnya ni ada positif kat depan tu. Hasil kena tambah, belanja kena tolak. Bila kamu kena pasti benda tu belanja, kamu tolak di bawah lajur untung bersih. Okay nah? So yang kedua tunai lah. Tunai menerima kesan, tunai berkurang. Kemudian untung bersih pun masukkan sebagai berkurang lah, negatif 900 sebab dia belanja. Okay, boleh faham yang tu nah? Clear tak? Anak-anakku sekalian, anak muridku sekalian. Okay, kita sambung. Ada berapa dah semua? 11, 12. Okay. Tekan mana dan? Okay, urus niaga yang ke-9. Membayar pemiutang 2250 dengan tunai setelah menerima diskaun 250. Okay, yang ni cikgu sengaja gunakan istilah pemiutang, yang ni adalah istilah lama. Pemiutang sekarang ni buku kamu tu dikenali sebagai akaun belum bayar. Okay, dia dikenali sebagai akaun belum bayar. So kita nak bayar hutang lah, nak bayar akaun belum bayar. Dengan tunai. So keyword yang kedua, dengan tunai setelah menerima diskaun 250.
Okay, kamu kena tengok balik siapa yang akan menerima kesan. Kata kerja dia bayar nah, kita bayar. Verb bayar, kata kerja bayar. Bayar dengan tunai. Jadi 2250 ni angka siapa? 2250 ni anda angka untuk tunai. Dia bayar tunai sebanyak 2250. So yang pertama kamu tengok kesan yang pertama dalam kolom tunai, okey? Kolom tunai. Kita punya tunai berkurang sebanyak 2250 ya. Ini angka tunai. Kita bayar tunai sebanyak 2250. So cash tolak 2250. Okay, yang kedua kamu tengok menerima diskaun. Bila diskaun yang diterima dia tu hasil ke belanja? Diskaun yang diterima. Hasil. Okey, hasil. So kamu kenal pasti ya, diskaun diterima ni adalah hasil. So bila kamu dah cap benda tu hasil, hasil akan dicatatkan di bawah lajur untung bersih. Jadi sebab hasil masukkan sebagai positif 250. Jadi sekarang ni yang masih lagi yang tinggal adalah item account belum bayar. Berapa ringgit sebenarnya hutang yang kamu jelaskan? Nah, ini kena fikir logik sikit. Kamu bayar tunai sebanyak 2250 setelah kamu menerima diskaun sebanyak 250. Jadi sebenarnya berapa hutang asal kamu? Berapa hutang asal kamu? Kamu bayar tunai 2250 setelah kamu menerima diskaun daripada pembekal 250. Jadi sebenarnya berapa hutang kamu yang kamu jelaskan? Hutang kamu yang kamu bayar adalah RM2,500. Boleh faham tak logik dah? Kita bayar cash banyak ni, 2250. Setelah kita dapat diskaun sebanyak 250. Jadi sebenarnya hutang yang kita settle adalah sebanyak RM2,500. Dia masukkan sebagai tolak di bawah lajur akaun belum bayar. Okay, di situ kamu nak tengok dia punya dari segi keseimbangan. Sebelah kiri ada negatif 2250. Cuba kamu tengok angka sebelah kanan ni. Dua-dua angka ni. Negatif 2500. Kalau kamu tambah dengan 250, kamu akan dapat negatif 2250. So masih lagi seimbang kiri dan juga sebelah kanan. Cuma selalunya masalah dia nak dapatkan angka ABB lah. Mistake yang selalu murid buat adalah nak dapatkan angka ABB, so kena guna logic thinking sikit lah macam yang cikgu terangkan di tepi ni. Kamu bayar cash 2250. Setelah kamu menerima diskaun 250, sebenarnya hutang kamu jelaskan adalah RM2,500 masuk sebagai tolak sebab hutang kita berkurang. Okey lah, yang tu usaha yang ke-9. Okey, ni mungkin yang last lah. Yang 11 dengan 12 tu kamu baca sendiri. Saya akan terangkan yang terakhir ni. Usaha yang ke-10. Menjual inventory. Barang niaga berkos RM1,000 pada harga RM1,600 secara kredit. Ini macam tadi lah. Jual inventory, tapi sekarang ni kita jual secara hutang. Okay, verb jual. Okay, verb jual. Kita jual inventory. Jadi apa berlaku kat inventory? Inventory kita akan makin berkurang. So kita akan tolak inventory. Kita jual pada nilai kos RM1,000, jual pada harga RM1,600 secara kredit. Yang ni maksudnya jualan secara hutang lah. Secara hutang. Jadi pelanggan kamu tak bayar lagi. Kita jual barang ni kepada pelanggan. Pelanggan kamu belum membuat bayaran. Maka pelanggan kamu dipanggil apa? Dia akan dipanggil sebagai akaun belum terima. Akaun belum terima ni adalah aset. Jadi apa berlaku kepada ABT? Dulu pelanggan kamu tidak ada hutang dengan kamu. Sekarang pelanggan kamu ada hutang dengan kamu. Bermaksud ABT bertambah. Okey, ABT bertambah. Okay, macam tadi. Inventory akan sentiasa kita rekod pada harga kos. Jadi awak tolak inventory pada harga RM1,000. Inventory kamu tolak pada nilai
RM1,000 dia punya kos. Okey, tu yang pertama, boleh faham lah tu. Kemudian yang kedua, kamu tengok, kita jual secara kredit. Jadi kamu buka kolom baru, nama dia akaun belum terima. Nah, inventory tadi guna yang sedia ada. Ini kamu buka kolom baru, nama dia akaun belum terima. Dia berhutang dengan kita berapa ringgit? Dia berhutang dengan kita pada harga yang kita jual kat dia lah. Jadi untuk ABT, dia akan bertambah sebanyak RM1,600. Jadi macam contoh yang sebelum ni yang kita buat jualan inventory secara tunai tu, kamu compare antara harga dengan kos. So harga RM1,600, kos barang ni adalah RM1,000. Jadi harga melebihi kos, jadi kita akan dapat keuntungan sebanyak RM600. Jadi bila untung masuk di bawah kolom untung bersih sebagai nombor positif 600. So masih lagi seimbang lah kalau kamu tengok dua-dua nombor yang sebelah kiri ni. 1,600 tolak 1,000, kamu dapat nombor bersida adalah positif 600. So sama lah kan, kiri dengan kanan adalah positif 600. Kita sambung dengan urus niaga nombor 11 ya. Pemilik mengambil tunai. Pemilik mengambil tunai, keyword yang pertama, tunai, perniagaan RM300 untuk membayar bil elektrik rumah kediamannya. Okay, kata kerja kat sini adalah pemilik mengambil. Jadi pemilik mengambil tunai bermaksud tunai perniagaan kita akan mengalami pengurangan sebab tunai diambil. Tapi kita tengok pula apa tujuan pemilik mengambil tunai tersebut. Dia mengambil tunai untuk membayar bil elektrik rumah kediamannya. Bukannya bayar bil elektrik perniagaan, tapi membayar bil elektrik rumah kediamannya. Maka yang ni kita akan panggil sebagai ambilan. Ingatlah kita fahamkan konsep entiti berasingan. Jadi apabila berlaku urus niaga yang menggunakan aset perniagaan tetapi untuk tujuan peribadi, maka kita kena rekod sebagai ambilan dalam buku-buku perakaunan. Okay, tetapi dalam kita punya tajuk hari ini, jadual kita ni, yang pertama sekali, kita tengoklah kesannya yang pertama pada tunai. Jadi tunai kita gunakan lajur tunai yang sedia ada. Yang pertama, tunai akan berkurang sebanyak RM300. Kemudian yang kedua, kita kena buka lajur baru di bawah tajuk ikuti pemilik. Itu kita buka lajur ambilan di sini. Tetapi untuk ambilan, kita masukkan sebagai penambahan. Okay, nah, untuk ambilan sahaja, nah, walaupun kita nampak tunai itu tolak, tapi untuk ambilan kita masukkan sebagai penambahan. Okay, inilah satu-satunya urus niaga yang kita rekod dalam jadual ni yang kita tidak akan seimbangkan kiri dan kanan. Di sebelah kiri negatif 300, tetapi di sebelah kanan positif 300. Itu cara kamu memasukkan angka ambilan dalam tajuk jadual persamaan perakaunan, iaitu ambilan akan sentiasa dimasukkan secara nombor positif. Okay, kamu tengok ni di bawah ni cikgu dah tulis ni. Analisis tunai berkurang sebanyak 300. Okay, ni tunai berkurang sebanyak 300. Memandangkan tunai itu diambil oleh pemilik untuk kegunaan peribadi, maka ia akan dianggap sebagai ambilan. Apabila lajur ambilan digunakan, ambilan akan dimasukkan sebagai tambah. Namun, yang ditengok kesan adalah, namun kesannya ialah ia akan ditolak daripada modal dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, di sini saja kita masukkan sebagai tambah. Tapi nanti, bila kita buat penyata kedudukan kewangan, kita akan masukkan dia sebagai item yang ditolak daripada modal. Okey, itu urus niaga yang ke-11. Kita bergerak ke urus niaga yang terakhir, urus niaga yang ke-12. Memulangkan inventori barang niaga berkos 200 kepada pembekal kerana rosak. Okay, macam sebelum ni, cari kata kunci, iaitu yang pertama, inventory barang niaga. Kita ambil keyword inventory. Dan yang kedua, kita ambil perkataan pembekal. Okay, kata kerja adalah memulangkan. Jadi apabila kita memulangkan semula inventory,
yang kita beli kepada pembekal, kita bagi balik barang kepada pembekal, bermaksud inventory akan berkurang. Yang kedua, apabila kita memulakan balik barang kepada pembekal, pembekal ni adalah ABB, bermaksud hutang kita kepada pembekal juga akan berkurang. Jadi ABB pun akan kita rekod sebagai pengurangan. Apabila kita pulangkan barang yang rosak kepada pembekal, maka pembekal perlu menolak hutang kita. Jadi kesan yang pertama adalah lajur inventory. Kita catatkan sebagai pengurangan. Tolak RM200. Dan yang kedua, kita gunakan lajur akaun belum bayar. Juga dimasukkan sebagai pengurangan sebanyak RM200. Itu adalah urus niaga yang ke-12. Jadi apabila kamu sudah pun merekod ke semua urus niaga sehingga habis, maka kamu perlu menjumlahkan. Kamu perlu menjumlahkan setiap lajur yang ada dalam jadual persamaan per akaun ini. Jadi kamu akan dapatlah seperti angka yang di bawah ini. Apabila kamu dah selesai melakukan penjumlahan, kamu kena tengok balik. Kita kena sediakan penyata kedudukan kewangan. Kita lihat satu persatu senarai di atas ni. Tunai kita dah pelajari, tunai adalah aset semasa. Perabot adalah aset bukan semasa. Kenderaan aset bukan semasa. Alatan pejabat aset bukan semasa. Inventory adalah aset semasa. Dan akaun belum terima juga adalah aset semasa. Itu adalah pengkelasan item-item aset. Kemudian kamu tengok pula pengkelasan liability. Pinjaman ini adalah kita rekod sebagai liability bukan semasa. Manakala akaun belum bayar adalah liability semasa. Manakala ketiga-tiga item di bawah equity pemilik ini adalah semuanya item equity pemilik. Jadi bila kamu dah kenal pasti item mengikut klasifikasi yang betul, maka kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan seperti yang tertera di sini. Angka-angka yang dalam penyata kewangan ni semua kita ambil jumlah di bawah jadual sekali lah, jumlah akhir jadual. Semua angka yang kita gunakan dalam PKK adalah jumlah akhir daripada jadual tadi. Jadi kita lihat, kita buat perbandingan jadual tadi lah. Kita tengok balik angka tu kan, 3,000, 16,000 semua dia, yang bawah ni semua. Kita masukkan semula ke dalam penyata kedudukan kewangan. Cuma yang penting sini adalah kamu kelaskan mengikut item. Di aset, pertama sekali kamu senaraikan balik aset bukan semasa terlebih dahulu. Yang ada di 3, perabot, kenderaan dan alatan pejabat. Gunakan baki akhir dalam jadual tersebut. Kemudian di sebelah kiri juga di bawah aset bukan semasa, kamu senaraikan aset semasa, ada 3 item, ambil angka akhir daripada jadual tadi. Ini di sebelah kiri penyata kedudukan kewangan. Kita ikut saja kedudukan dalam jadual. Aset berada di sebelah kiri jadual, maka kamu letak di sebelah kiri penyata kedudukan kewangan. Di sebelah kanan penyata kedudukan kewangan, yang pertama sekali kita senaraikan dulu equity pemilik. Modal awal kita ambil dua lajur modal tadi, 12,500. Untung kita ada 100, ambilan kita ada RM300. Tapi di sini yang kita tunjukkan tadi, untuk ambilan walaupun dalam jadual tadi kamu rekod sebagai penambahan, tetapi apabila kita buat penyata kedudukan kewangan, kamu masukkan sebagai tolak. Jadi 12,500. Untung kita akan meningkatkan modal, jadi kamu tambah 100. Manakala ambilan akan mengurangkan modal, jadi kamu tolak 300, maka modal akhir kita dapat 12,300. Kemudian untuk item liability, kita buat pengkelasan kepada liability semasa dan juga liability bukan semasa. Kita letakkan di sebelah kanan penyata kedudukan kewangan. Akhir sekali kamu lakukan penjumlahan sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kamu akan dapat jumlah yang seimbang, iaitu sebanyak RM37,100. Jadi itulah penerangan tentang tajuk jadual persamaan
perakaunan merekodkan setiap urus niaga dalam jadual dan juga sehingga menyediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.